المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia di Sufi, kursi serta duduk pada baru pagi, agar dijaga kasih surau muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi bertemu pada malam ini dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amal-amal kita pada malam ini sebagai sebab-sebab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, yang insya-Allah kita masih lagi dalam akan membincangkan hadis yang agak panjang bagi kita sebenarnya. Tapi bagi ulama-ulama hadis ini terlalu pendek. Tapi bagi kita sedikit panjang dan terlalu banyak pengajaran-pengajarannya. Itulah hadis yang ke-36. Itulah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW qala man nafasa al-mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi menyatakan, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin dunia ini, barang siapa yang meringankan salah satu kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan, yakni membantu dalam masalah hutang ataupun sebagainya, orang yang mendapat kesusahan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Karena barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Allah menolong seorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Manakala kita tolong saudara kita, Allah akan tolong kita. Barang siapa yang menempuh jalan, ini yang saya katakan tadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ada yang menuntut ilmu, yang berada dalam majlis ilmu, yang belajar, maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Tidaklah satu kaum berkumpul satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang di masjid, maka membaca ayat Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan menyelimuti mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menguji mereka di hadapan para malaikatnya. Barang siapa yang amal solehnya sedikit, maka nasab keturunannya tidak boleh mengangkat darjat. Itu sebuah hadis yang sebenarnya sangat banyak pengajarannya. Yang telah kita bincangkan, saya huraikan sikit-sikit. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan fokus sedikit kepada menutup aib sesama Muslim. Dan dalam kitab ni agak panjang juga disyarah tentang perkara ini, yang mana dia katakan bahawa banyak nas menganjurkan supaya menyembunyikan keaiban Muslim dan melarang daripada mencari-cari keaiban dan kesalahan mereka untuk diredahkan kepada orang ramai. Maknanya banyak nas sebenarnya. Maknanya kita tak boleh mencari aib orang. Malah kalau kita tengok dan kita tahu tentang aib seseorang itu, kita kena sembunyikan. Ini kesembunyikan. Mana tak boleh kita, pertama tak boleh
kita mencari-cari, tak boleh mengintai-intai, dan tak boleh merisik-risik tentang keaiban seseorang. Apa dosa-dosa yang dilakukan, apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tak boleh sengaja cari bilik-bilik, pergi kat bilik orang, kat pejabat, bilik file-file dia, kan? Lepas tu sengaja pergi intai-intai kat rumah orang, sengaja pula pergi dia mana dia pergi ni, dia kalau percaya sana bekor dia kan. Sengaja mencari aib dia. Tak boleh. Dan kalau kita nampak aib dia pun, bukan setakat tak boleh cari, kalau kita nampak aib dia pun, kalau kebetulan kita tengok dia buat satu masalah, satu kesalahan, kita tak boleh sebarkan keaiban yang dilakukan. Dia berbeza dengan mencegah kemungkaran. Bukan kata kita kalau cegah dia, kita kena cegah dia. Dia melakukan kemungkaran, tapi tak boleh cerita ke orang lain. Tak cerita ke orang lain. Yang dia, kita nampak dia buat salah, kita kena cerita ke orang lain, dia buat salah. Tapi kita kena tegur dia supaya dia tinggalkan kesalahan itu. Tapi kita jangan cerita kepada orang yang orang tu melakukan, seseorang itu telah melakukan kesalahan. Apa dalilnya? Disabit hadis tadi, Nabi SAW menyatakan, man satara auratan akhihi muslim satara Allahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihi muslim kashafa Allahu auratahu hatta yafdahu biha min baitihi. Barang siapa yang menyembunyikan keaiban saudaranya yang muslim, Allah akan menyembunyikan keaibannya pada hari kiamat. Barang siapa yang membuka keaiban saudaranya yang muslim, Allah akan membuka keaibannya sehingga Allah akan menedahkannya walaupun di rumah. Maknanya, kalau kita sembunyikan aib orang, Allah akan sembunyikan aib. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita dedahkan aib seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka aib kita walaupun di dalam rumah. Walaupun dalam rumah. Dan sebab itulah kita tak boleh mendedahkan aib orang, dan tak boleh seronok sangat tengok orang aib. Dan memang ini hukum yang Allah bagikan. Dan kalau kita lihat, banyak sangatlah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam pengalaman hidup kita ini, bagaimana orang-orang yang kuat mengata orang, kuat menyebarkan aib-aib orang, akhirnya aib itu menimpa diri sendiri. Dia seronok sangat tengok anak orang buat salah, dan disebarkan keaiban anak orang itu, dan akhirnya anak dia sendiri yang buat kesalahan ini. Banyak, saya tak sebut secara khusus apa benda tu, tapi banyak berlaku. Kalau sehingga kadang-kadang dalam masalah sakit pun, kadang-kadang ada orang dia tak suka orang tahu dia sakit. Ada perkara sakit yang mengaibkan, kita kena simpan. Tapi dia jaga orang ni, sakit ni, dan akhirnya dia ada keluarga dia sendiri yang mendapat sakit itu. Jadi ini perkara-perkara yang Allah SWT yang melalui lisan Nabi SAW beri amaran kepada kita supaya kita tak seronok dan tak mencari aib orang. Diriwayatkan daripada sebahagian ulama salaf. Ulama salaf ni maksudnya ulama-ulama yang terdahulu 300 tahun terawal, bahawa mereka berkata, aku menemui satu kaum yang tidak mempunyai keaiban. Aku menemui satu kaum yang tidak mempunyai keaiban, ini keburukan. Lalu mereka menyebut-nyebutkan keburukan manusia. Mereka tak ada aib, tapi mereka menyebut-nyebut kebaikan orang, keburukan orang lain. Kemudian manusia menyebut-nyebut keburukan mereka. Dia tak ada keburukan, tapi dia cerita hal orang lain, dan akhirnya manusia sebut tentang keburukan dia. Aku juga menemui satu kaum yang mempunyai keburukan, tapi mereka tidak menyebut-nyebut keburukan orang, maka keburukan mereka digugurkan. Kaum yang pertama tak ada aib, tak ada keburukan, tapi dia cerita keburukan orang lain. Akhirnya orang cerita tentang keburukan. Dan kaum yang kedua, mereka ini ada keburukan, ada kelemahan, ada aib, tapi mereka tak menyebutkan keburukan orang lain, maka keburukan mereka juga dilupakan. Dan Nabi SAW bersabda adalah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, di mana Nabi SAW menyatakan, ya ma'asyara man aslama bilisanihi wa lam yuqdil imanu ila qalbihi wa la tu'zul muslimina wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, yang Nabi SAW menyatakan, wahai orang-orang yang telah mengaku Islam,
dan lidahnya telah mengaku dengan lidahnya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Janganlah kalian menyakiti orang-orang Islam, janganlah menghina mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan, keaiban mereka. Kerana sesiapa yang mencari-cari keaiban saudaranya, maka Allah akan mencari-cari kebaikan keaibannya. Barang siapa yang Allah mencari keaibannya, maka Allah akan menedahkannya sekalipun dalam rumah. Nabi kata, fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim. Tatabba'a ni, yatba' ni makna ikut. Fa innahu man tatabba'a awrata akhihi muslim. Sesungguhnya barang siapa yang mengikut, yang mencari-cari keaiban akhi muslim dia, saudara muslim dia, tatabba'allahu awratahu, Allah akan cari keaiban dia. Maka ini balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita seronok sangat cari sangat kesalahan orang, maka Allah akan cari, maksudnya Allah akan dedahkan keaiban seseorang itu. Baik. Ada dibincangkan di sini tentang masalah menyembunyikan maksiat yang dilakukan. Kita sembunyikan maksiat orang yang dilakukan. Apabila seorang Muslim melihat kesilapan maksiat yang dilakukan oleh Muslim yang lain, adakah dia perlu menyembunyikannya atau menyebarkan? Baik. Hukumnya adalah berbeza berdasarkan perbezaan perbuatan manusia. Dia beza. Orang ni lain hukum dia, orang ni lain hukum dia. Tengok macam mana kita nak tengok perbezaan dia. Yang pertama, orang yang dikenali sebagai seorang yang baik. Orang yang dikenali sebagai seorang yang baik. Kat surau ni orang baik okeylah. Haji Sufi kita, Haji tak kenal, ada tak tahu. Tapi orang baik lah. Orang Damai impian ni kenal orang surau ni orang baik. Orang baik rakyat kita ni, insyaAllah, kan? Saya pun insyaAllah baik, kan? Mudah-mudahan lah. Okey, apa hukum orang baik? Kita tengok orang baik masalah. Orang yang dikenali sebagai orang yang baik, iaitu mereka yang tidak dikenali oleh orang ramai sebagai seorang yang melakukan maksiat. Orang tak kenal dia. Dia ni bukan pelaku maksiat. Dia ni di kalangan ahli surau, ahli jemaah surau Al-Ibrah. Maknanya kalau jumpa orang, dia hormati, suka tolong orang. Tiba-tiba kita nampak dia melakukan maksiat. Okey, kita nampak dia melakukan perkara yang tak baik. Orang seperti ini apabila terlihat dia melakukan kesilapan atau melakukan keburukan, maka perbuatannya itu tidak boleh didedahkan dan dijadikan bahan perbincangan. Ini kerana perkara tersebut adalah termasuk dalam mengumpat yang diharamkan dan menyebarkan keburukan. Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah An-Nur ayat 19. Para ulama berkata, maksud larangan dalam ayat ini ialah menyebarkan keburukan yang dilakukan oleh orang mukmin kerana kecuaiannya, atau mukmin yang tidak dituduh melakukan keburukan sedangkan dia tidak melakukannya, atau mukmin yang dituduh melakukan keburukan sedangkan dia tidak melakukannya. Sebahagian mereka berkata, berusahalah untuk menyembunyikan keburukan orang-orang yang melakukan maksiat, kerana timbulnya maksiat mereka adalah satu keaiban kepada kaum muslimin. Sebaik-baik keadaan ialah menyembunyikan kesalahan keaiban orang lain. Maknanya, kalau orang tu orang yang dikenali sebagai orang baik, maka kita, walaupun dia melakukan kesalahan, kita tak boleh sebarkan. Dan kalau dia dituduh, belum tahu lagi betul tak betul, lagilah tak boleh kita sebarkan keaiban. Kerana seorang mukmin itu sebenarnya, kenapa dia, hukum dia begini? Kerana sebenarnya manusia ini dia tak terlepas daripada melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabin. Setiap Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Maknanya kita tak lepas daripada melakukan kesalahan. Semua orang tak lepas daripada kesalahan. Dan kita bukan maksum. Kita bukan rasul yang maksum tak melakukan kesalahan. Maka kalau kadang-kadang ada masa kita tersilap melakukan perkara tersebut, bukan kerana kita engkar. Sebab ini yang pernah saya sebut di sini. Kalaulah kita melakukan maksiat, kesilapan, kita harap
kita bukan di kalangan orang yang melakukan kesalahan itu kerana kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana kita ni nak cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita buat perkara itu kerana kelemahan peribadi, kelemahan iman kita. Kita tak mampu untuk mengelak di perkara tersebut. Kita buat dalam keadaan bukan nak ingkar kepada Allah, bukan nak lawan Allah, tapi buat dalam keadaan kita lemah, kita tak mampu untuk buat perkara itu. Dan kita buat dalam keadaan kita salah. Kita buat dalam keadaan kita tahu benda yang kita lakukan itu ada satu kesalahan, satu dosa, dan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang melakukan kesalahan dalam keadaan dia sengaja nak lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan dia tak rasa benda itu salah. Dia tak rasa benda itu salah, dan orang ini sebenarnya berbeza keadaan. Adapun golongan yang kedua. Golongan yang kedua ialah orang-orang yang terkenal dengan maksiat dan melakukannya secara terang-terangan. Dia terkenal dengan maksiat dan melakukannya secara terang-terangan. Mereka ialah orang-orang yang tidak mempedulikan dosa yang dilakukan dan tidak mengendahkan apa orang kata. Dia adalah seorang yang jahat dan mengisytiharkan kefasikannya, menceritakan maksiat yang dilakukannya tidak dikira sebagai mengumpat. Bahkan disunatkan mendedahkan perbuatannya kepada orang ramai, dan kemungkinan menjadi wajib agar manusia berhati-hati dengan kejahatannya. Sekiranya kefasikannya semakin menjadi-jadi dan tidak merasa malu dan takut kepada orang ramai, maka perkara tersebut mestilah dikemukakan kepada pemerintah supaya dihukum dengan hukuman syarak berdasarkan kefasikannya. Ini kerana jika kejahatannya dan orang yang seumpamanya disembunyikan, ia akan mendorong untuk melakukan kejahatan yang lain. Dengan itu mereka akan menyebarkan kerosakan di bumi dan berani melakukan kejahatan kepada umat. Bahkan orang seperti ini wajib diawasi dan dicari akar umbi fitnah dapat dicabut daripada masyarakat Muslim. Dan Nabi SAW bersabda, "Waghdu ya Unais ila imra'atin hadza fa in iftarafat farjimha." Wahai Unais, datangilah wanita itu jika dia mengaku perbuatan dosanya, maka rejamlah dia. Baik. Dalam hal keadaan kedua, kalau seorang itu memang terkenal dengan kejahatannya dan memang dia bangga dengan kejahatannya, dan kemungkinan kejahatan dia itu boleh memudaratkan masyarakat, maka pada masa itu kita dibolehkan, malah kadang-kadang disunatkan, malah kadang-kadang diwajibkan kita menceritakan keaiban dia supaya tidak menjadikan mudarat kepada orang lain. Kalau ada lah, saya rasa jangan keadaan benar baru banginya dia. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat, yang bangga dengan maksiat dia, mungkin ada lah kan? Adalah manusia yang bangga dengan maksiat dia, yang seronok dengan maksiat dilakukan. Maka orang ni kita tidak salah kita menyembunyikan keaibannya, dan kita berusaha ke arah itu. Malah kalau perlu dibawakan kepada pemerintah, maka dibawa untuk dihukum. Baik, itu keadaan. Maknanya, jadi secara umumnya dalam keadaan masyarakat kita ni, dalam konteks kita di Bandar Baru Bangi ini, sebenarnya tidak ada sebab untuk kita menghebohkan keaiban orang lain, kecuali dalam kes-kes yang bila kita tahu bahawa dia tak bangga dengan kejahatan dia, tapi kejahatan dia kadang-kadang memudaratkan orang. Sebagai contoh, ada orang dia suka pinjam duit orang tapi tak bayar atas nama pinjam. Dia jumpa dengan Haji Sufi, minta 3,000 nak bayar, tapi tak bayar pun. Kemudian dia jumpa dengan orang lain pula, minta lagi, tak bayar pun. Akhirnya semua orang dia minta, dan semua orang kena tipu, semua orang tak bayar. Kalau kita tahu orang macam ni, kita boleh beritahu, terutama pada orang-orang yang ada potensi untuk dipinjam duit. Macam orang tak ada duit, kita tak jumpa lah kan. Dia cari jumpa orang yang ada duit lah. Orang-orang yang ada potensi untuk ditipu, maka orang macam ni kita elok dah beritahu kawan-kawan kita, kalau dia ni nak meminjam, maka kita berhati-hatilah. Kalau agak-agak nak bagi, kita bagi atas niat sedekah. Benda ni sebenarnya ada berlaku. Saya kata banyak, saya tak berani lah, tapi saya dah jumpa banyak kes. Yang terkini, ada seorang dia call saya, "Ustaz,
call saya, tanya, ada seorang ustaz nak pinjam dengan dia. Ada seorang ustaz nak pinjam dengan dia dalam jumlah yang banyak. Dan saya tahu dah yang ustaz yang nak pinjam ni, saya tahu dah perangai dia. Saya dah tahu dah. Dan saya pesan kepada ustaz, saya beritahu kepada kawan yang call saya ni, saya kata, anda rapat tak dengan dia ni? Rapat tak? Tak rapat dia kata. Dah masa dulu-dulu je rapat. Dulu-dulu rapat. Tapi sekarang ni tak apa rapat dah. So saya beritahu dia lah, saya beritahu, kalau saya lah, saya pertamanya saya akan cuba elakkan untuk meminjam. Walaupun meminjam itu tak salah, tapi saya cuba untuk elakkan untuk meminjam. Kalau terpaksa meminjam, saya akan pinjam. Kalau dengan bank tu, bank yang menepati syarat lah. Kalau terpaksa pinjam dengan orang, saya akan pilih kawan yang rapat untuk pinjam. Sebab apa? Kalau kita pinjam kawan yang rapat, bermakna kita tak ada lagi daripada dia. Hari-hari kita jumpa dia, mana niat kita ikhlas, kita nak pinjam tu tak ada lagi daripada dia, dan kita betul sesak, dan kita takkan, kita bukan nak menipu dia. Tapi kalau ada orang yang tak rapat dengan kita, nak pinjam duit, ada benda yang tak pernah jumpa 5 tahun sekali, tiba-tiba nak pinjam duit dengan kita, ada benda yang tak. Itu saya beritahu dia, mencarilah. Saya kata, tak ada duit ke? Tak ada duit, dia kata, tak ada duit, tak payah kan. Katakanlah nak bagi juga, saya kata, kalau nak bagi juga, jangan niat nak bagi pinjam, niat sedekah lah. Niat sedekah. Kalau niat pinjam, tension awak kata. Oh gitu je dia kata. Itulah, kalau nak bagi niat sedekah. Kalau tak nak bagi, kalau nak bagi pinjam, tak payahlah. Kerana kemungkinan besar dia takkan bayar. Ya. Itu yang saya sebut lah. Saya sebut pada kawan saya ni, maknanya tak perlu cerita banyak lah. Tak perlu cerita panjang aib dia ni apa. Yang saya tahu aib dia banyak lagi. Banyak lagi saya tahu aib yang seorang ni. Tapi saya beritahu dia, maknanya tak payah lah, kan? Kalau nak bagi juga, niat sedekah. Kalau tak nak bagi, kalau niat pinjam, bagi saya berpandangan tak payah, kan? Kerana sepatutnya dia boleh selesai masalah dia dengan cara dia sendiri, kan? Bukan dengan cara macam tu. Baik, itu satu contoh lah. Maknanya kita boleh cerita, kan, apa yang mungkin memudaratkan kawan kita, sekiranya ada orang lain yang aib dia memudaratkan orang lain. Itu yang bentuk contoh. Dan ada juga aib-aib yang lain yang kita kena cerita ke orang. Contoh yang lain, ada seorang ni hobi dia ialah kacau isteri orang. Dia hobi kacau isteri orang kan. Itu pun boleh diceritakan yang last sikit-sikit lah. Mana kalau tengok lain macam tu, kena ceritalah benda yang mudarat. Dan memang ada orang yang juga dia baik, tapi tak tahu macam mana dia punya perangai dia. Dia baik tapi agak panjang tangan, suka ambil-ambil kan. Minat hobi dia kan, hobi dapat benda berkenal sikit, tengok orang dia ambil kan. Ada juga hobi macam tu. Itu pun kita kena hati-hati dengan orang macam ni. Dan kalau kita pesan, kerana keaiban ini sebenarnya banyak, dan lebih-lebih lagi kalau keaiban itu memudaratkan organisasi, melibatkan organisasi, kita boleh buka. Kadang-kadang memang perangai dia suka menyewaikan duit jabatan, menyewaikan duit syarikat. Itu satu perkara yang sangat-sangat bahaya, yang perlu kita dedahkan, terutama pada orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang boleh buat keputusan. Kerana bab duit ni sebenarnya ramai orang-orang yang kelihatan baik, orang-orang yang kelihatan baik, tapi bab duit ni tak baik. Artinya bab lain okey, agak ramai orang tolak bab judi, ramai orang tolak judi. Tapi ada dua perkara yang kena hati-hati. Kita sendirilah, saya dan tuan-tuan kena hati-hati. Dua perkara yang ramai orang tewas, termasuk orang baik, termasuk orang surau, ialah bab duit dan bab perempuan. Yang perempuan adalah orang lelaki kan. Ini saya cakap dalam konteks orang lelaki lah. Hati-hati orang lelaki kan. Saya pun orang lelaki ke. Dua benda yang mudah tergelincir. Dua benda yang mudah tergelincir. Walaupun dia orang kelihatan baik,
walaupun dia orang yang kelihatan baik, dia memang orang baik pun, bukan kelihatan, bukan sekadar kelihatan, memang baik semua pun. Mana baik maksud dia sembahyang berjemaah, jaga hubungan dengan orang baik, dengan mak dia baik, dengan ayah dia baik, dengan isteri dia baik, kan? Maknanya seorang yang bertanggungjawab, dengan jiran-jiran baik, dengan anak-anak dia baik. Tapi belum tentu dia terselamat daripada godaan duit dan godaan perempuan. Kalau godaan perempuan tu cara baik tak apalah. Cara baik tu maksud dia nak kahwin orang lagi akhirlah kan. Itu cara baik lah tu. Tapi takut godaan yang cara kurang baik. Itu buat duit pun sama. Orang kelihatan baik pun sebenarnya kelihatan baik, nampak baik dan memang baik pun semua. Tapi bila dapat duit, terutama bila keadaan dia terdesak, dia boleh tergelincir. Ini pun kena hati-hati. Tapi kalau berbalik semula pada perbincangan kita, kalau dia aib dia tu aib yang kita perlu tutupkan, kita tutupkan. Tapi kalau aib itu memudaratkan orang, sebagai saya sebut tadi, memudaratkan duit jabatan, memudaratkan duit syarikat, memudaratkan duit apa-apa, duit surau, memudaratkan kan, duit taman, itu kena hati-hati. Sebab ada kawan saya cerita kes bagaimana bendahari siap. Dia bukan surau ni kan. Bagaimana berbani luar ni di KL. AJK surau. AJK surau yang khianat dan memang ambil duit tabung surau. Memang ada kita betul memang ada mana dia mengambil duit tabung surau. Memang ada. Jadi itu perkara itu perlu dijaga dan itu boleh kita dedahkan pada orang-orang yang tertentu. Baik, bagaimana kes itu kalau dah dibawa kepada kehakiman? Ada beza ya. Kalau kes itu belum dibawa kepada pemerintah, belum dibawa kepada hakim. Tapi kalau dibawa kepada hakim, lain cerita dia. Apabila seorang Muslim melakukan maksiat, dia digalakkan supaya menyembunyikannya. Seorang Muslim, dia sendiri kena sembunyi dan kita tengok orang kita sembunyi. Kita sendiri pun kena sembunyi. Kita sendiri pun kerana Nabi SAW menyatakan la'anallahu mujahirin, mana Allah mujahirin. Nabi laknat orang-orang yang di malam yang dia melakukan maksiat, kemudian Allah tutup aib dia, esok dia cerita ke orang. Tak boleh. Kita sendiri pun kalau kita buat maksiat, buat kesalahan, kita jangan cerita ke orang. Kalau Allah dah tutup aib kita jangan cerita ke orang. Hanya dia dah buat kesalahan, dia cerita ke orang. Aku malam tadi macam cakap, itu tak boleh. Baik. Apabila seorang Muslim melakukan maksiat, dia digalakkan supaya menyembunyikan dan bertaubat kepada Allah. Seorang lelaki datang menjumpa Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan seorang perempuan." Dalam riwayat yang lain disebut bahawa dia mencium dan memegangnya di pinggir kota, tapi aku tidak menyetubuhinya. Hukumlah aku mengikut kehendak engkau. Lalu Umar berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyembunyikannya. Alangkah baik andainya kamu menyembunyikan untuk dirimu." Maknanya dia datang, dia mengiktiraf kesalahan dia dan dia kata sembunyikanlah. Apabila seorang mengemukakan kesnya kepada hakim dan mengisytiharkan taubatnya tanpa menjelaskan secara terperinci maksiat yang dilakukannya, maka hakim dianjurkan supaya tidak memperincikannya, bahkan menyuruhnya supaya menyembunyikan maksiat tersebut untuk dirinya dan berusaha seboleh mungkin supaya tidak membuat pengakuan. Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Anas bin Malik berkata, pada satu hari saya berada di sisi Rasulullah. Anas bin Malik berada di sisi Rasulullah SAW. Seorang lelaki telah datang lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman hudud. Hukumlah aku." Anas berkata, Rasulullah SAW tidak bertanya kepada lelaki itu tentang dosa yang dilakukannya. Tetapi waktu sembahyang, lelaki tersebut turut bersembahyang bersama dengan Rasulullah. Setelah selesai sembahyang, lelaki itu berdiri menghadap Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mewajibkan hukuman hudud. Hukumlah aku dengan kitab Allah." Rasulullah SAW bertanya, "Bukankah engkau telah bersembahyang bersama-sama kami?" Dan dia menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu." Dan baginda bersabda mengampunkan hukuman hudud terhadap kamu. Maknanya bila Allah tutup aib seseorang itu, dan Nabi sendiri bila diminta kita laksanakan hukum hudud dan Nabi suruh orang ini supaya tutup, maknanya
Nabi kata Allah dah tutup dah aib dia, dan Allah telah mengampunkan dosa dia. Baik, itu orang tu mengaku sendiri kepada Nabi. Baik. Kes yang berikutnya, seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW yang sedang berada di masjid. Lelaki itu memanggil, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya daripada orang itu. Lalu dia datang untuk menghadap Rasulullah SAW. Setelah dia mengucapkan ikrarnya sebanyak 4 kali, Rasulullah SAW memanggilnya seraya berkata, apakah engkau dihinggapi penyakit gila? Jawab lelaki itu, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, apakah kamu seorang yang muhsan? Jawab lelaki itu, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, bawa dan rejamlah dia. Diriwayatkan oleh itu mana hadis tentang Ma'is bin Malik. Baik, setelah dibawa oleh pemerintah, ada dua keadaan. Ada nabi hukum dan ada nabi tak hukum. Baik, dalam kitab ni dia bincangkan, manakala dah dibawa kepada pemerintah, tak boleh lagi untuk diberikan syafaat. Kalau dah dibawa kepada pemerintah, syafaat pada orang yang melakukan maksiat. Apabila seorang Muslim melakukan kesalahan, sedangkan dia tidak dikenali sebagai seorang yang sentiasa melakukannya, dan masyarakat mengenalinya sebagai seorang yang istiqamah dan baik, maka orang lain digalakkan supaya menyembunyikan kesalahannya dan tidak membesar-besarkannya. Mereka juga hendaklah memberikan syafaat kepadanya dan menjadi orang tengah untuk memaafkan daripada mereka yang ada kaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Ini sekiranya kesalahan tersebut mempunyai hubungan dengan orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda, maafilah kesalahan orang yang dikenali. Baik, saya nak tengok tadi saya jumpa yang berkaitan dengan telah bawa kepada pemerintah. Ya. Penjelasan mengenai syafaat sebelum ini adalah bagi mereka yang kesnya belum dihadapkan kepada pemerintah. Apabila kesnya sudah dibawa kepada pemerintah, maka memberi syafaat kepadanya adalah diharamkan. Menjadi orang tengah untuk meringankan atau melepaskannya daripada hukum adalah maksiat. Orang yang terlibat atau berusaha perkara itu adalah berdosa. Baik, maksudnya macam ni, kita tutup aib seorang itu apabila dia belum dibawa kepada pemerintah untuk dihukum. Tapi setelah dibuat aduan, kalau kes sekarang ni, kalau ikut konteks sekarang ni, dibuat aduan dan dibawa kepada mahkamah, maka tak boleh lagi dah untuk diberikan syafaat. Maka dia perlu dihukum berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan. Tak boleh nak mana kita nak tolong dia. Kerana ada kes dalam kisah ini, seorang lelaki dia telah mengampunkan orang yang mengambil barang dia. Bila dah jatuhkan hukuman, dia ampunkan. Maka Nabi kata tak boleh. Maksudnya setelah dijatuhkan hukuman, maka dia kena jatuhkan hukuman, walaupun orang tadi dia telah jatuhkan hukuman dia. Kalau nak maafkan dia sebelum dijatuhkan hukuman oleh pemerintah, sebelum dijatuhkan hukuman, maka boleh diampunkan dosa dia. Tapi setelah dia melakukan dijatuhkan hukuman, maka tidak boleh diberikan syafaat kepada dia. Kerana dibagi perkara itu menjadi satu budaya kepada masyarakat, merapati pemerintah, merapati orang-orang yang ada kuasa untuk lari daripada hukuman yang dijatuhkan. Mana kalau sebelum benda itu kita bawa kepada pengadilan, maka boleh kita maafkan dia. Tapi setelah bawa kepada pengadilan dan telah dijatuhkan hukuman dia, maka tidak boleh diberikan keampunan kepada dia, lebih-lebih lagi dalam perkara yang berkaitan dengan hudud. Baik, hudud ni, bab hudud ni sebenarnya ialah bidang kuasa pemerintah. Bidang kuasa pemerintah, mana kita tak boleh laksanakan hudud. Tak boleh kata Haji Sufi atas kuasa fungsi setempat Bandar Baru-Bangi, kita pun nak melaksanakan hudud di Bandar Baru-Bangi. Mana dia adalah bidang kuasa pemerintah. Bermakna pemerintah wajib melaksanakan hukum hudud, dan bukan sekadar hukum hudud, tapi melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya
keadaan tidak sesuai dilaksanakan. Tak sesuai dilaksanakan. Kerana ada keadaan tertentu yang Sayyidina Umar sendiri pun pernah menangguhkan pelaksanaan hukum hudud, tapi tidak pernah menangguhkan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita kena berusaha ke arah pelaksanaan tersebut. Mana kalau kita hanya beri alasan bahawa kita belum bersedia, maka kita perlu ada satu perancangan yang konkret untuk membuat persediaan ke arah itu. Itu ada persediaan. Kerana saya ingat saya sejak isu hudud ni, sejak saya berusia belasan tahun lagi, belasan tahun lagi, tahun 80-an dah dibangkitkan isu pelaksanaan hudud. Dan masa itu orang yang tak nak melaksanakan hudud memberi alasan bahawa belum bersedia, masyarakat belum lagi memahami tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, dan masyarakat kita belum sesuai lagi untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tahun 80-an. Tahun 80-an. Dan tahun 2014 alasannya sama juga. Alasannya sama. Setelah 30 tahun ni alasannya sama. Dan kita pun yakin kalau keadaan begitu 30 tahun lagi alasannya sama juga. Alasannya sama, maknanya masyarakat tak bersedia lagi untuk melaksanakan hukum hudud. Jadi persoalannya ialah bukan persoalan masyarakat tidak bersedia, masyarakat tak faham, ialah persoalannya apakah usaha kita untuk memahamkan masyarakat kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah usaha kita untuk menyediakan suasana yang kondusif kepada pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang konkret. Dan kalaulah dalam masa 30 tahun kita masih belum lagi dapat memberikan kefahaman yang jelas kepada masyarakat tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, malah masyarakat semakin takut kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu perlu kita nilai sebenarnya. Adakah kita selama ini telah memburuk-burukkan Islam kepada masyarakat atau memberikan gambaran yang betul kepada masyarakat tanah Islam? Manakala lah sekarang ini bukan persoalan bagi saya, bukan kita nak laksanakan sesuai tak sesuai laksanakan, tapi apakah peranan setiap golongan, semua pihak, apakah peranan semua pihak untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang keadilan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang dasar-dasar baru yang ada. Dan kita gunakan TV, kita gunakan radio, kita gunakan akhbar, kita gunakan apa saja untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang dasar-dasar baru kepada rakyat. Begitulah kita perlu membuat usaha yang konkret untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat tentang keadilan, tentang kehebatan, kesyumulan dan keadilan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apakah persediaan ke arah itu? Baik, itulah yang bab menutup aurat ni, menutup keaiban ini, dan insya-Allah pada akan datang saya akan bincang tentang sambungan hadis ni lagi. Ada persoalan tak? Ustaz, ada kisah benar berlaku di sini lah. Kisah benar ni. Kisah benar, okey. Dia tanya kepada saya, jadi saya nak tanya Ustaz. Seorang berusia berzina dengan teman lelaki, si pembantu, dibantu oleh satu keluarga sehingga melahirkan anak. Cuma masalahnya sekarang perempuan tu dia rasa tak bersalah dengan apa yang dia buat. Jadi wajar tu maknanya family tu bantu untuk melindungi dia. Apa yang patut dia lakukan? Okey, tapi family dia tak tahu ya? Family perempuan dia tak tahu? Kalau Allah lah. Tak tahu. Tak tahu ya? Family lain lah tolong dia sendiri. Tolong dia lah. Baik, Allah Allah. Saya berpandangan dah. Maknanya sangat wajar dibantu. Maknanya pertama dari segi kebajikan dia. Maknanya kalau perlu kebajikan, maksud dia dari segi dia melahirkan anak, menjaga anak itu, kalau kita mampu untuk salurkan dia ke tempat-tempat yang
contoh dia ada Raudah Sakinah, satu NGO yang tempat pemulihan anak-anak seperti ini. Dan juga di sudut satu kebajikan yang tadi, satu di sudut kefahaman dia tentang perkara itu. Kerana dia tak rasa dia bersalah, kan? Kita perlu beri kefahaman dia bahawa apa yang dilakukan tak ada satu kesalahan. Baik, saya sebenarnya kes-kes begini, memang dia salah, memang dia salah. Tapi saya bila melihat kes-kes remaja begini, saya lebih melihat kesalahan itu ada orang lain lebih dulu bersalah daripada dia. Ada orang lain yang lebih bersalah daripada dia. Pertama, mak ayah dia. Maknanya mungkin mak ayah dia telah melakukan kesalahan itu. Bagaimana keadaan keluarga dia membesar daripada macam mana keadaan keluarga dia. Dan kemungkinan dia membesar daripada keluarga yang tidak memberikan peluang kepada dia untuk memahami tentang perkara yang sebenar. Kedua, masyarakat sendiri, kan? Dia membesar satu dah dalam keluarga dia membesar dalam masyarakat yang memberi peluang banyak dia melakukan benda itu. Pertama, dari segi kekosongan masyarakat yang tak kisah kepada orang lain, kemudian dari segi tidak terlaksana hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mudah melakukan maksiat, kan? Maka itu perkara-perkara yang sebenarnya yang menyebabkan mungkin faktor-faktor anak itu melakukan perkara tersebut. Mana bukan salah dia 100%. Walaupun kita cakap dia salah dia lah, tapi di sebalik dia salah itu sebenarnya ada orang-orang lain yang sebenarnya sepatutnya lebih bersalah daripada dia. Dan kita kena simpati dengan dia. Nah, itulah realiti yang berlaku di kalangan anak-anak kita. Kerana mereka berada di usia yang sangat muda, yang mereka sebenarnya kalau dididik dengan cara yang betul dan membesar dalam suasana yang betul, yang baik, mereka tak akan jadi macam itu. Tapi mereka jadi macam itu sebab mereka adalah mangsa kepada keadaan sendiri, mangsa kepada keluarga yang haru biru, mangsa kepada keadaan masyarakat yang tidak sensitif dalam masalah itu. Maka jadilah masyarakat anak yang seperti itu, tanpa menafikan mungkin dia ada salah juga. Sebab kalau itu ramai orang salah. Jadi ada juga faktor dia tu, tapi bukan 100%. Jadi kita di samping kita pertama kita tak perlu hukum dia. Yang saya sebut tadi kan, mana selagi mana kita tak bawa dia ke pengadilan, tak perlu. Maknanya kita cuba bawa dia supaya selamatkan dia, tangani masalah cara ini melalui cara dakwah, tarbiyah, kaunseling dan sebagainya, bukan cara hukuman. Kerana cara hukuman mana tidak menyelesaikan masalah, dan dia sendiri sebenarnya berada dalam situasi yang mungkin tersilap dan sebagainya. Jadi saya kata pandangan saya memang patut dibantu dan ditutup aibnya, ditutup aib seboleh-bolehnya, dan cuba usahakan dia supaya dididik, diterbiah dengan cara yang terbaik. Dan kalau nak hantar kat mana-mana institusi pun pemulihan, kita kena pastikan institusi pemulihan itu institusi pemulihan yang betul membawa dia mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang saya tahu ada institusi yang didakwa sebagai pemulihan akhlak budak-budak remaja ni, tapi sebenarnya tak buat ke arah tu pun. Bukan pendekatan Islami. Dia tak tahu apa pendekatan dia, tapi dia nak menyelesaikan masalah remaja ni dengan cara yang tak Islami lah. Akhirnya budak ni kekal lagi. Bila keluar daripada pusat tu, selesai ambil SPM di tempat tu, dia balik semula ke keluarga dia, dia balik semula ke perangai asal dia. Balik semula ke perangai asal. Yang saya tahu lah, bukan di tempat-tempat yang lain. Yang saya tahu Raudah Sakinah lah, yang membuat pemulihan kepada anak-anak yang terjebak ke dalam kancah perzinaan ini, dan pendekatan mereka adalah pendekatan Islami, mana memulihkan, mentarbiah mereka dengan akidah dan akhlak Islam, dan mudah-mudahan mereka sedar dan mereka dipulihkan dengan mengikut cara Islam. Allah. Jadi alhamdulillah kita dapat sedikit membicarakan perkara ini, dan apa yang penting ialah kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita beramal. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemahami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.